Itu yang Puan Pat lah. Okay. The next adalah bila dah lahir. Bila dah lahir, anak-anak itu walaupun memori tidak ada, tapi dia melalui proses macam proses kita kata apa, proses membesar, attachment lah. Sebenarnya isu kanak-kanak 1 hingga 2 tahun banyak isu attachment. Benda tu akan membentuk personality juga. Contohnya katalah mate dia ataupun cikgu tadi, pengasuh dia mendera ketika dia umur mungkin bawah daripada 6 tahun, bawah pada 5 tahun sebelum masuk kindergarten kan. Ketika itu sebenarnya dia berasa apa? Dia rasa takut. Jadi dia menangis. Setiap kali nak pergi sekolah dia nangis. Tapi ketika itu mungkin dia tak dapat nak share dengan kita kepada parents sebab dia pun masih kecil. Dia tak boleh nak kata pengasuh pukul dan sebagainya. Tapi kita memahami itu berlaku kepada dia. Dan tidak mustahil personality berhati-hati ataupun takut ataupun tak senang nak percaya orang ataupun any kind of personality terbentuk because of event pengasuh yang suka pukul tadi akan terjadi kepada dia. Sebab itulah kita kena aware dengan saya boleh bagilah satu ayat. Kanak-kanak adalah perakam terbaik. Dan kita semua pernah jadi kanak-kanak. Dan anak-anak kita adalah perakam terbaik. Kanak-kanak adalah perakam terbaik. Dan kita orang dewasa ataupun ibu bapa adalah kita panggil apa? Peraksi. Kalau dalam dunia perfilman tu kita panggil apa? Tak ingat dah saya. Yang membuat aksi lah. Kan? Jadi mereka menonton kita dan kita adalah orang yang beraksi. Seperti kehidupan ni adalah sebuah pentas drama yang mana kita yang berlakon dan kita juga yang menonton. Kanak-kanak adalah perakam terbaik dan kita adalah peraksi terbaik. Parents ataupun orang dewasa. Sebab mereka merakam setiap perkara yang berlaku. Cuma apa yang dirakam tu kita tak tahu berada di mana. Di unconscious, subconscious ataupun conscious. Conscious ni memang kita sentiasa ingat lah. Dia banyak teori, ada teori yang melihat zaman kanak-kanak dan impact kepada personality. Contoh yang paling dalam dunia counselling ataupun psikologi, kita belajar tentang teori psychoanalytic. Teori psychoanalytic dia mengatakan the first 7 years sama juga dalam konsep Islam kita, the first 7 years adalah the crucial time yang sangat penting. Sebab apa? Kat situlah berlakunya banyak pembentukan personality. Walaupun ada juga kajian barat yang mengatakan macam 5 tahun, umur kanak-kanak 5 tahun baru dia start terbentuk personality dia. Tapi sebenarnya dari awal lagi. Cuma mungkin ketika 5 tahun tu baru nampak. Tapi pembentukannya tu dari awal. Kita jangan miss that part. Tapi bukanlah kata kalau dah terlepas personality tu kekal. Sebab personality ni ada 2 Satu adalah personality yang kekal, yang berbentuk long term. Termasuklah nature tadi. Dia berbentuk long term. Dia kekal, dia tak berubah. Yang kedua adalah yang berbentuk sementara, yang mana environment kita boleh mengubah. Selain daripada kita ibu bapa sebagai pelakon, kita juga adalah programmer. Kalau nak guna bahasa macam IT sikit, kita adalah programmer. Which is kita yang boleh program apa yang ada dalam what kind of program yang kita nak set dalam brain ataupun dalam diri anak-anak kita. So kalau kita nak anak-anak kita jadi orang yang kanak-kanak yang tidak terlalu agresif, kan, tak terlalu agresif, dan janganlah kita memaparkan tingkah laku yang agresif sebab dia sedang merakam. Apabila dia rakam, dia akan jadi part of diri dia lah. So kalau kita nak anak kita mempunyai personality yang menghormati orang tua, so kita pun kena menunjukkan aksi ataupun melakukan perkara yang menunjukkan kita menghormati orang tua. Tapi kalau anak kita menyaksikan kita ataupun kanak-kanak, contohnya kat sekolah, kanak-kanak menyaksikan seorang guru menengking,
Contoh lah saya tak rasa lah guru-guru menengking, tapi kalau ada guru-guru yang menengking cleaner dan sebagainya, dan dia merakam ketika itu, so dia akan membina apa ketika itu? Membina kepercayaan. Kanak-kanak membina kepercayaan. Jadi dia kata normality ni adalah menengking orang dewasa is okay, sebab guru dia pun menengking orang dewasa, menengking orang lain, orang yang susah dan sebagainya. Kalau kita dekat rumah, kita yang membina suasana tersebut. Of course, ibu bapa adalah orang yang menjadi role model ataupun peraksi tadi kan. Contoh saya. Saya dengan husband saya ni, kami sebab dua-dua kaunselor, kadang-kadang dalam kereta ataupun kat rumah, kita banyak juga benda yang kita bercerita tentang kisah-kisah. Macam, ada ni, macam ni, kita kena tolong klien ni, kalau klien ni macam gini, macam kita concern tentang manusia-manusia lain dekat luar sana. And then saya perasan anak saya, bila dia dah sekolah, after a while baru saya tahu, dia suka bagi duit dia kepada orang-orang yang susah kat sekolah. Kadang dia bagi RM1, kadang dia bagi RM2. Bila dia dah besar sikit, saya perasan anak saya yang sebelum tu dah jam 4, yang dua tu dah jam 2, dia mula balik cerita tentang apa saja isu-isu yang berlaku kepada kawan-kawan dia. Macam dia balik cerita kawan dia yang ni, ayah dia baru meninggal, kesian kat dia ayah dia meninggal, walaupun budak itu adalah budak yang selalu bully dia kat sekolah, tapi dia kesian, dia concern. Kisah-kisah yang dia dah bawa balik pun kisah-kisah orang-orang yang macam isu-isu kaunselor handle lah. Sebab kita menyediakan that environment, dan dia membentuk normality itu membentuk kepercayaan, dan kepercayaan itu membentuk personality. Dia ada stage tadi stage yang pertama membentuk normality membentuk kepercayaan akan membentuk personality. Saya ada satu klien yang dia datang, dia kata dia nak rujuk anak dia because of anak dia sangat agresif sangat, dan dia menyebabkan dia stres. So bila dia stres, dia nak rujuklah anak dia kepada saya, tapi saya kata why don't puan datang jumpa saya dulu. So bila jumpa dengan dia, sesi yang pertama penting untuk saya buat dengan parents dulu, sebab saya nak dapatkan gambaran isu kan. Kemudian bila kita meneroka permasalahan, barulah di pertengahan sesi tu dia mengaku kepada saya yang dia dengan husband dia daripada awal perkahwinan banyak berlaku pergaduhan, dan bila anak dah besar pun penderaan fizikal tu pun dah jadi biasa. Dan dia bagi tahu saya gigi dia kat depan ni adalah gigi palsu sebab patah, dia terjun daripada tingkat atas rumah dia semata-mata nak terkam suami dia because of dia terlalu marah. So baling periuk, baling kerusi ataupun pecah-pecah dekat rumah tu benda yang biasa. Dia tak tahu yang sebenarnya event-event yang macam tu akan membentuk anak tadi. Normality, which is bergaduh, beraksi kasar, menyakitkan orang lain adalah normal, dibolehkan. Normality maksudnya benda yang dibolehkan. Apabila dibolehkan, dan dia pun membentuk kepercayaan, and then dia kata apa? Kita boleh je menyakiti orang lain yang menyusahkan kita. Mungkin itu kepercayaan dia. And then dia punya personality dia adalah orang yang maybe orang yang pemarah, orang yang agresif. Itu dia punya stage dia. Mungkin kanak-kanak kecil kita tak nampaklah personality macam kita nampak secara logiknya kepada orang yang besar kan. Orang adult ni macam kita kata, dia ni bersifat lebih terbuka. Bos ni narrow minded sikit lah. Bos ni very assertive, macam dia boleh mempertahankan sesuatu perkara tu, dia tak biar diri dia dibuli contohnya. Ataupun kita kata dia ni pemalu sangat, selalu pendam seorang-seorang, tak nak share dengan orang. That's kind of personality. Senang kita nak define dekat orang dewasa, tapi apa yang membentuknya itu adalah benda yang paling penting untuk kita kisah. Kalau nak senang sebenarnya kita buat reverse. Teknik reverse ni macam ni. Apa yang kita nak anak kita macam mana? Not specific lah. Maksudnya kita nak anak-anak kita ni mempunyai sifat penyayang. So then kita lah yang kena menunjukkan sifat-sifat penyayang tersebut. Barulah dia melihat saling sayang menyayangi adalah benda yang normal. That's life, normality.
Kemudian dia percaya, dia membentuk kepercayaan, oh apabila kita saling sayang menyayangi, kita semua akan hidup dalam keadaan happy. And then personality yang terbentuk adalah seorang yang penyayang. Saya membuat konklusi, the first 7 years adalah paling penting. Tapi ketika the first 7 years, banyak parents yang dia tak kisah tentang dari sudut psikologi. Parent banyak spare more time on physical needs. Ataupun keperluan-keperluan yang fizikal lah, contohnya pakaian anak, pembelajaran anak, persekolahan anak, apa lagi keselamatan anak dan sebagainya. Tapi kita jarang fokus directly kepada pembentukan psikologi anak-anak. Saya nak share anak saya yang nombor 4, Raudah. Ketika Raudah saya start ada bibik. Maksudnya dia adalah anak yang lahir dengan bibik. Lahir je memang dah ada bibik sebab bibik saya jaga anak saya nombor 3 yang special tu, Arwah. Jadi bila dia lahir, selepas 3 bulan cuti kan, cuti bersalin, kita akan, dan ketika itu pula anak-anak saya dah start semua dah sekolah dan hasil saya pergi sekolah. So apa yang berlaku kepada anak saya yang saya perasan, dia ada, saya tak katalah dia disorder, tapi dia ada kebimbangan apabila berpisah, separation anxiety sikit. Sebab dia rasa pagi-pagi saya, husband saya, 2 anak saya yang keluar pergi kerja dan pergi sekolah, dia orang pergi somewhere yang best dan dia kena ditinggalkan. So dia selalu kalau nak keluar, masa dia kecil-kecil lah, masa dia nak keluar dia akan rasa macam dia akan menangis sebab dia nak ikut. Kita panggil attachment issue. Bila kita sekurang-kurangnya kita aware yang oh anak kita dia ada tunjukkan begini. Paling penting kalau kita tak tahu nak buat macam mana pun, sekurang-kurangnya kita aware, kita kena sedar yang this is apa yang anak ataupun kanak-kanak tu sedang sedang hadapi. Tapi yang membentuk personality dia, saya perasan dialah anak yang paling rajin. Marah anak-anak saya yang lain kalau dia orang dengar ni. Okay. Tapi sebab apa? Sebab bibik saya yang menjaga dia ketika itu memang sangat rajin. Jadi anak saya ni, dia duduk dengan bibik daripada pagi. So dia dah terbiasa normality yang berlaku kepada dia adalah mengemas rumah. Masak, membersih. So walaupun sekarang ada 5 tahun, dia anak yang selalu concern pasal saya. Bila saya masak, Mama masak seorang je. Raudah nak tolong lah. Mesti dia akan offer macam tu. Kalau saya sedang mencuci, bagilah Raudah juga buat yang ni. Dia mesti nak tolong. Kalau saya lipat kain, dia mesti akan duduk dengan saya dan dia lipat kain. Because of environment duduk dengan bibik tadi, dari kecil, sebab yang lain tu umur 3-4 tahun dia orang dah pergi, dia orang dah duduk dekat, macam anak saya daripada duduk dekat kindergarten, pengasuh, taska lah, kita panggil taska, kemudian ke tadika. So environment kat sana lain sikit. Kat rumah dia melihat banyak mengemas sampai dia umur 4 tahun. Jadi dia personality yang terbentuk, dia orang yang sangat ringan tulang. Ya, personality yang easy untuk kita describe lah.